Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Cool TV ini untuk segmen Hero kita, dan kali ini kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan anda membawakan perjuangan, kisah inspirasi dan untuk kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang individu yang sangat dekat di hati, dan mungkin ramai juga yang sebenarnya kalau boleh nak jauh lah dari sudut fizikalnya, tetapi untuk kita mengenali dengan lebih rapat berkaitan dengan skop kerja hero kita pada minggu ini, saya nak perkenalkan terlebih dahulu sangat besar hati untuk bersama dengan Tuan ACP Nik Izani bin Muhammad Faizal, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya yang berada bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin sebagai permulaan di hero kita ni, sebab kita sebenarnya dalam segmen ini nak mengenali Tuan dengan lebih dekat, sebab kita tahu Tuan ni tak perlu diperkenalkan lagi lah sebab dah tular, viral, dah popular dah sebenarnya, tapi atas sebab-sebab yang menjalankan tugas yang baik dan juga sangat dekat di hati rakyat. Mungkin Tuan boleh beri kami sedikit biodata sikit Tuan berkaitan dengan siapa sebenarnya Tuan Nik Izani ni secara peribadinya. Silakan. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Kedua ibu bapa saya masih hidup. Mereka berasal dari Kelantan. Dan menetap di Kuala Lumpur sekarang. Saya anak sulung daripada dua beradik. Saya sudah berkahwin. Dah 14 tahun lah berkahwin. Wow. Dan saya mempunyai seorang hero akan berusia 13 tahun dalam beberapa hari ini lah. Wow. Okey, baik. Itu satu benda yang baik. Okey Tuan, kita melihat sebab tadi Tuan membuka perbincangan dengan bagaimana polis dan masyarakat berpisah tiada. Ada sisi-sisi lain polis yang cuba Tuan dan juga anggota di Petaling Jaya khususnya ingin suarakan, ingin tunjukkan. Bagaimana sebenarnya Tuan melihat kepada satu hubungan di antara polis dan masyarakat ini yang sepatutnya bersama-sama membantras supaya keharmonian itu dapat diteruskan. Tuan melihat pandangan sebagai seorang anggota polis kepada masyarakat, peranan bersama ni Tuan. Okey, peranan bersama ni dia kira orang kata apa? Bagai irama dan lagu. Dahsyat. Apabila kita bersama dengan masyarakat kan, segala apa yang berlaku di dalam kawasan kita, masyarakat amat sensitif. Masyarakat dia nampak apa yang kejadian yang berlaku hari-harian. Okey, walaupun pihak keselamatan kita mempunyai sistem atau kita mempunyai jabatan-jabatan tertentu, bahagian-bahagian tertentu yang mengumpul risikan-risikan, tapi bendanya akan menjadi sukar kepada kita tanpa sokongan daripada masyarakat, tanpa saluran maklumat, tanpa feedback, maklum balas daripada masyarakat. Sekiranya masyarakat mempunyai kepercayaan kepada penguasa, dia mempunyai kepercayaan contohnya kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Dia percaya, kalau saya laporkan kepada polis, tindakan akan diambil. Maka dengan itu kita boleh dengan efektif, dengan cepat bertindak. Tapi kalau masyarakat tidak percayakan dengan IPD Petaling Jaya, maka ataupun dia kata kalau buat report kat polis pun, lapor kat polis pun bukannya dia buat apa pun, dekat situ kita akan mempunyai kekangan. Maknanya tindak balas kita ataupun nak mengekang sesuatu jenayah, mengambil tindakan ke atas sesuatu jenayah tu akan lambat. Jadi itu yang salah satu sudut lah yang saya nampak. Kalau dengan adanya masyarakat bersama kita ni, kalau dia percaya kepada kita, dan kita boleh ambil tindakan yang lebih efektif, lebih cepat dan sebagainya. Dalam masa yang sama tu, saya tengok tugas polis ni lebih pada polis dan masyarakat berpisah tiada, orang kata kan, moto kita kan. Jadi saya tengok dengan sokongan masyarakat, polis boleh menjalankan tugas dia dengan lebih efektif. Sokongan ini penting daripada masyarakat. Jadi tanpa sokongan masyarakat agak sukarlah untuk pihak penguasa seperti polis dan sebagainya untuk menjalankan tugas dia. Dan apa yang kita buat di Petaling Jaya ni adalah kita menambah nilai dalam tugas-tugas polis kita ni, kita tambah nilai. Maknanya kita ada bagi feel good story lah kepada masyarakat. Mana polis ni pun mempunyai nilai-nilai
Polis ni pun selain daripada membuat tugas dia, kita ada bersama masyarakat. Kita juga rasa apa yang masyarakat rasa dalam dalam nak bergerak dalam PKP ni, dalam nak melawan COVID virus ni dan sebagainya. Kita pun sama-sama terasa. Itulah. Tuan melihat kembali pada tahun 2020 dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, dan melihat pada reaksi Tuan je mengatakan meneruskan kerja baik yang pernah dilakukan oleh mantan Ketua Polis bahagian Petaling Jaya, dan pastinya antara yang paling mendapat tumpuan adalah selain daripada menjalankan kerja-kerja hakiki, pastinya kisah bagaimana Tuan bersama dengan anggota menghantar makanan kepada mereka yang pernah melakukan kesalahan, menghantar adik kecil ke sekolah setelah ada insiden bersama dengan keluarga. Bagaimana Tuan, sebab kita tahu ini sisi yang berbeza daripada polis-polis yang kita kenali, sebab saya pun dibesarkan kita tahu bagaimana tegasnya polis ini Tuan. Bagaimana Tuan membezakan di antara budi bicara dengan faktor kemanusiaan dengan tanggungjawab sebagai pasukan beruniform ni Tuan? Okey, dalam menjalankan tugas tetap tugas. Undang-undang tetap undang-undang. Jadi kita tiada kompromi di situ kan. Tapi dalam keadaan kita menjalankan tugas, kalau benda tu dah lalu depan mata, katalah kita dalam menjalankan tugas, saya dalam perjalanan ke pejabat pada satu hari itu, dan saya nampak aksiden. Takkan saya nak just pergi ke pejabat? Aksiden baru berlaku. Orangnya pun ialah dalam keadaan yang memerlukan pertolongan. Jadi kita berhentilah sekejap, tolong dapat. Tiada masalah di situ. Contohnya macam kes yang baru-baru ni berlaku kan, yang seorang wanita yang dalam kesempitan mencuri. Okay? Dan saya tengok, saya kaji kes tu. Saya kaji kes tu, saya tengok dia mencuri bukan sebab apa, dia mencuri adalah sebab dia kesempitan, darurat. Jadi kita tengok keadaan semasa. Dari situ saya ambil tindakan lebih kepada peri kemanusiaan. Saya tidak meneruskan siasatan. Okey. Sini kita tengok ada dua sudut. Ada sudut menyatakan ini mempromosikan orang mencuri. Tapi kalau kita tengok, walaupun saya tidak meneruskan siasatan, saya mengambil langkah ke belakang lah. Kalau kita nak tengok dari situ, saya mengambil satu langkah ke belakang. Maksudnya saya tidak meneruskan siasatan ke atas wanita tersebut. Tapi kalau kita tengok, sejak viralnya wanita tersebut atau tindakan yang IPD Petaling Jaya buat pada hari itu, sekarang kita tengok masyarakat sudah mula mengenali siapa Lembaga Zakat Selamat. Betul. Masyarakat sudah mula mengenali Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sekarang ni kita timbul Yapim mula tampil. Orang dah mula nampak. So maknanya ada saluran-saluran yang boleh masyarakat rujuk untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Okey. Dan daripada itu, kita sebenarnya dah 10 langkah ke hadapan dalam pencegahan jenayah. 10 langkah ke hadapan. Di mana yang bakal-bakal susah ni, dia kata, daripada saya pergi mencuri, saya ada ni. So, one step backward to go 10 step forward. Bagi saya lah. Mungkin ada pendapat berbeza, tapi kita raikanlah perbezaan kita. Betul. Dan ini membawa saya kepada persoalan seterusnya, sebab saya sendiri pun tak melihat kepada sudut pandang yang Tuan kongsikan ini, sebab ada pelbagai reaksi. Rata-rata memuji tindakan yang dilakukan oleh Tuan dan juga anggota berkaitan dengan bantuan tersebut. Tapi ada juga yang mula seakan bertanyakan soalan, mempersoalkan berkaitan dengan konsep budi bicara itu Tuan. Okey. Contoh Tuan mendapat kes yang sebegitu. Bagaimana kiranya, sebab orang kalau nak ambil kesempatan, dia ada macam-macam cara Tuan. Mungkin mereka yang terlebih bijak ni yang nak ambil kesempatan ni menggunakan konsep budi bicara ni. Bagaimana sebenarnya nasihat Tuan kepada anggota dan juga orang ramai yang terlebih bijak ni Tuan? Orang putih kata, do not take our kindness for weakness. Jangan salah anggap kebaikan pihak penguasa atau pihak penguasaan dengan suatu kelemahan.
kami tahu macam mana nak nilai, kami tahu macam mana nak siasat sesuatu kes. Jadi janganlah kita ni penguat kuasa. We are very professional. Jadi saya nasihatkan tak perlulah buat demikian. Tegas tu biar bertempat. Biar maknanya apabila kita bertugas, dalam bertugas pun ada ketika saya kena manage. Kalau nak ikut, saya ni memang tegas. Apabila saya melakukan satu-satu tasking atau diamanahkan satu-satu tugas, saya akan buat sehabis baik.